Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, sahabat-sahabat yang sedang dalam proses hadir, yang telah hadir di FB dan juga di TikTok. Alhamdulillah, setelah 1 minggu TikTok kena blok, kita dapat bersiaran semula. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat, apa khabar? Semoga semuanya dalam rahmat Allah, dalam keberkatan, dalam pertolongan, dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada yang kata patutlah. Ya betul. Tu yang lama macam tak bersiaran di TikTok. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Masya Allah, marilah kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir. Insya Allah kita akan sama-sama membacakan Al-Maqsurat. Bersedia ya? Dah lama saya tak baca Maqsurat dengan sahabat semua. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Nanti ya kita saling menyapa. Terima kasih Puan Sharifah Zubaidah, Amna Hanim, Sayyidah Lamid, Shimah Muhammad, Ramlah Seman, Nur Haimah, Zainal Abidin, Surya Nada, Arifah Ipah. Kawan ni. Julia Jo. Masya Allah. Hari ni pelajar SPM ya ambil exam. Masya Allah, pelajar SPM exam hari ni. Allahu Akbar. Okey. InsyaAllah kita mulakan dulu majlis kita ini dengan Al-Fatihah. Kemudian kita bacakan doa buat anak-anak kita yang akan mula menduduki peperiksaan SPM. Masya Allah. Okey. Ada yang mengintai bawah tu. Tak apa, lepas ni. Okey, kita akan baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah kita sama-sama membacakan doa untuk anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan SPM bermula daripada pagi ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita mendoakan anak-anak orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Mungkin boleh jadi ada yang jawab, saya tak kahwin lagi, nak kembali macam mana? Anak pun tak ada lagi. Ataupun saya dah andar tu selesai 50 tahun. Doakan anak orang lain berjaya. Saya tak ada anak kalau doa tu nak berbalik pada saya. Ada yang dah kahwin tapi diuji tidak ada anak. Yang tadi ada yang komen, Ustazah doakan anak saya. Dah 3 tahun tak bercakap. Allahu Akbar. Dah 3 tahun tak bercakap. Ada anak, ada ujiannya. Tak ada anak, ada ujiannya. Berkahwin, ada ujiannya. Tak berkahwin, ada ujiannya. Semua ujian dengan kadar masing-masing Allah berikan. Kepada si A, B, C sampai Z, semua ujian berbeza. Walaupun bentuk yang sama. Semua diuji dengan sebuah pengkhianatan daripada pasangan contohnya. Tetapi cara, kesan, pengkhianatan semuanya berbeza. Allah menetapkan setiap ujian mengikut kadarnya. Dan pada pagi ini anak-anak kita yang mengambil peperiksaan SPM sedang diuji mengikut kadarnya. Mereka ada rasa tekanan, ada rasa takut, ada rasa bimbang, berdebar. SPM adalah satu peperiksaan yang paling mendebarkan, menakutkan bagi pelajar-pelajar rakyat Malaysia. Walaupun pengalaman saya lepas SPM tu ada banyak lagi exam di universiti, semester demi semester, sampai habis diploma, degree, sampai habis master.
Masya Allah tuan-tuan sekalian. Tapi tidak akan sama debaran seperti SPM. InsyaAllah kita sama-sama bacakan doa ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kami mohon perlindungan dengan-Mu daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisana ratiban bizikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingati-Mu, wa qalban mufa'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta kurniakanlah buat kami badan yang sihat yang kuat untuk melakukan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, kurniakanlah badan yang kuat yang sihat, aqlus salim ya Allah, dan berikanlah akal yang sihat dan sejahtera yang kuat ya Allah, khususan buat anak-anak para pelajar ya Allah yang menduduki peperiksaan SPM bermula daripada pagi ini ya Allah. Allahumma alhimhum rushdan wa'izhum min syarri nafsihum. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah khususan buat anak-anak kami para pelajar yang menduduki peperiksaan bermula pada hari ini ya Allah. Ilham yang benar daripada-Mu, petunjuk daripada-Mu ya Allah, ilmu daripada-Mu ya Allah, idea-idea daripada-Mu ya Allah. Kurniakanlah buat anak-anak kami kecergasan tubuh badan, kecergasan akal, kecergasan tangan ketika menuliskan ya Allah. Dan lindungilah mereka daripada keburukan hawa nafsu ya Allah, keburukan gangguan-gangguan syaitan ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami berdebar, anak-anak kami rasa takut, anak kami tak cukup tidur ya Allah membuat persiapan. Anak-anak kami ya Allah ada yang sehingga diserang anxiety dan sebagainya ya Allah, pelbagai keresahan yang berlebihan dalam proses mereka membuat persiapan dan menghadapi peperiksaan SPM ini ya Allah. Maka ya Allah yang mukmin yang maha tenang, berikanlah ketenangan buat anak-anak kami. Ya Allah ya Qawi yang maha kuat, beri kekuatan pada jiwa anak kami, kekuatan pada daya ingatan anak kami ya Allah, kekuatan untuk mereka sabar sehingga habis detik-detik akhir dalam dewan peperiksaan. Sekiranya anak-anak kami ya Allah tiba-tiba blur ya Allah, tiba-tiba blur, tiba-tiba dalam keadaan kebingungan ya Allah, maka berikanlah mereka ya Allah ya Hadi yang maha memberi petunjuk. Berikanlah petunjuk buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Fattah yang maha membuka, bukakanlah jalan-jalan, bukakanlah ilmu-Mu ya Alim yang maha memiliki ilmu. Ya Allah ya Hakim yang maha bijaksana ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana, yang memiliki kebijaksanaan. Kurniakanlah kebijaksanaan ya Allah walaupun sedikit buat anak-anak kami ya Allah. Kurniakanlah kepandaian buat mereka ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, lapangkanlah dada anak-anak kami ya Allah, terutama yang bakal menduduki SPM ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada anak-anak kami, permudahkanlah urusan mereka ya Allah, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidah-lidah kami dan lidah-lidah anak kami agar mereka memahami apa yang dituliskan. Ya Allah, agar kami memahami, mereka memahami apa yang diperkatakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan ya Allah anak-anak kami minal mukhlisina lahuddin, di kalangan hamba-Mu, di kalangan pelajar yang ikhlas menuntut ilmu kerana-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami ibu bapa yang ikhlas dalam mendidik, dalam memberikan terbaik buat anak-anak. Jadikanlah anak-anak kami juga ikhlas ya Allah menuntut ilmu dalam menjadi hamba-Mu yang lebih baik dan memanfaatkan kepandaian, kebijaksanaan ilmu yang Kau berikan kepada jalan yang terbaik. Ya Allah, berikanlah dalam hati anak-anak kami semangat aim to best, aim the best, aim the best
ingin menjadi yang terbaik. Do the best dan melakukan yang terbaik. Be the best dan menjadi yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap buat anak-anak kami. Yakin ketika menjawab peperiksaan. Wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu, ya Allah. Mempunyai identiti yang hebat. Mempunyai attitude yang cemerlang, ya Allah. Wa dinan qayyima, cara hidup yang jitu, ya Allah. Wa afiyatan min kulli baliyah, serta perlindungan daripada segala keburukan, malapetaka, musibah, ya Allah. Wa hablana haqiqatal imani bik, ya Allah yang Maha memberi, ya Allah. Kurniakanlah buat kami hakikat keimanan, keyakinan, ketenangan, kekuatan yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap atau meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Wala takina ila anfusina tarfat ainin wala aqala min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, jangan biarkan nasib diri kami ditentukan oleh diri kami. Jangan biarkan nasib anak-anak kami ditentukan oleh dirinya, ya Allah. Kerana kami tidak mahu, ya Allah, berputus tali daripadamu, ya Allah. Ya Allah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, kami menyerahkan bulat-bulat, ya Allah. Menyerahkan sepenuhnya segala urusan kami sebagai ibu bapa dalam berusaha mendidik, berusaha memberikan pendidikan, pelajaran, ya Allah. Berusaha memberikan kehidupan yang terbaik mengikut kemampuan kami. Ya Allah, permudahkanlah kami serahkan sepenuhnya urusan anak-anak kami, ya Allah, menghadapi peperiksaan SPM, ya Allah. Inna Allah, sesungguhnya Engkau lah, ya Allah, Maha melihat keadaan hamba-hambamu. Maka, ya Allah, jangan biarkan nasib diri kami, hasil daripada usaha yang kami lakukan ditentukan oleh kami sendiri. Kerana kami begitu lemah tanpa pertolonganmu, tanpa perhatianmu, begitu lemah tanpa petunjukmu, tanpa perlindungan daripadamu, tanpa bimbinganmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, sahabat-sahabat, puan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Masya Allah, kita mendoakan untuk anak-anak kita, terutamanya SPM, walaupun kita tidak ada anak, walaupun kita belum berkahwin, walaupun kita dah kahwin tapi tak ada anak, sampai dah perkahwinan, usia dah 50 tahun contohnya. Tapi yakinlah, bila kita mendoakan untuk orang lain, pasti doa itu akan kembali kepada kita. Sama ada doa yang sama ataupun yang lebih baik, mengikut keperluan dan kemahuan, keinginan yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Jadi, kita doakan orang lain. Ini termasuk di dalam yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai doa yang makbul, doa yang mustajab. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya doa seseorang buat saudaranya secara sembunyi, maka ia adalah doa yang mustajab. Nabi kata akan diberikan kepadanya, akan didoakan oleh para malaikat kepadanya kembali. Kemudian ada malaikat yang berada di kepalanya akan menjemputkan amin, amin, amin. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita keluar daripada rumah, kita boleh tengok pelbagai pemandangan, kiri dan kanan. Cuba perhatikan kiri dan kanan. Tengok. Tapi masa drive tu hati-hati tengok depan lah. Kalau jalan kecil tu kita boleh tengok kan. Macam mana? Ada nampak orang susah. Ada nampak orang hantar anak sekolah dengan motor lama. Kita panggil motor buruk contohnya kan. Ada orang sekian-sekian nampak jalan kaki. Nampak ada pelajar baju lusuh. Kita nampak macam-macam kalau kita tengok. Sebenarnya mata ni, kalau kita aim
untuk dapatkan pengajaran, Allah memang berikan mata kita ni. Asyik nampak pengajaran. Kalau kita mata kita ni untuk melihat kebesaran Allah, kita perhatikan Allah sentiasa menunjukkan kebesarannya melalui mata kita. Bila kita maksudnya kita mengharapkan telinga kita ni akan mendengar sesuatu yang baik. Allah akan izinkan telinga kita ini dengar sesuatu yang baik. Percayalah, apa yang kita hajatkan daripada panca indera kita, mata, telinga, tangan, kaki, lalu terlintas pada hati, kemudian itu jadi doa, Allah akan lorongkan. Tapi kalau kita tak ada tu untuk melihat orang-orang yang susah di sekeliling, kita tak akan nampak. Kita rasa semua tak ada orang susah, kita lah paling susah. Kalau kita tak ada untuk melihat orang yang memerlukan, kita tak nampak orang yang memerlukan tu. Kita rasa kita lah yang memerlukan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itulah bagaimana kita menuntuni. Kita tuntun panca indera kita ini dengan niat. Allah akan nampakkan. Pengalaman saya satu hari, saya beritahu cik suami, hari ni kalau kita nampak je orang yang susah, kita terus berhenti. Sebab kita dah ada standby beberapa perkara ni. Nampak orang susah kat jalan, kita berhenti. Akhirnya asyik nampak je. Ada yang jalan kaki dengan anak kecil, ada yang naik basikal, nampak dengan bawa barang-barang, ada yang ni, asyik jumpa je. Lepas tu saya kata dengan suami, boleh jadi sebab sebelum ni kita lalu jalan yang sama, tapi kita tak nampak. Sebab kita tak niat untuk mencari-cari. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya keluar, Nabi kata sesungguhnya saya keluar daripada rumah untuk memenuhi hajat saudara-saudaraku, untuk membantu orang yang susah. Lebih saya cintai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Saya tak ingat selama sebulan ataupun selama setahun. Nanti Ustaz minta tim tolong berikan hadis tu. Subhanallah, Nabi memberi gambaran amalan membantu, memenuhi hajat, memberi pertolongan kepada yang memerlukan, itu pahalanya sangat besar. Tetapi kenapa kita tidak jumpa dalam setiap hari orang yang memerlukan, orang yang mencari-cari siapa yang nak bantu dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya nak cari orang yang susah atas kita, tuan-puan sekalian. Kalau mencari misi jumpa. Contoh ada satu ayat yang saya sangat suka daripada dulu. Sangat suka. Oh, Masya Allah. Ini ayat yang saya duk ulang-ulang masa daripada sekolah menengah. Bila orang minta tulis ayat motivasi, ayat ni saya ulang. Boleh jadi ketika itu saya sangat mencari ketenangan. Masya Allah. Saya ingat, ini ayat motivasi daripada sekolah menengah. Okey. Nabi SAW. Oh, bukan hadis ni. Tetapi betul lah, ini salah satu. Tapi hadis tadi tu lebih, Nabi kata saya cintai daripada iktikaf. Namun encik suami, makasih encik suami bagi ni satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Qala Nabi SAW, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesukaran, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang di dunia ini, kesusahan orang, kesempitan orang, kelaparan orang, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut ayat motivasi tu. Ayat motivasi ni berbunyi macam ni. Sesungguhnya ketenangan itu ada di dalam hati, tak jumpa kerana tak mencari. Ke nasyid lah. Saya tak tahu dulu masa saya dapat ayat tu, saya rasa macam saya suka sangat. Ayat ni daripada saya sekolah menengah. Ketenangan itu, saya ulang lagi sekali, tapi saya rasa macam panjang sikit. Okey.
Hakikatnya ketenangan ada di dalam hati. Tak jumpa kerana tidak mencari. Apa yang saya faham daripada ayat motivasi yang ringkas dan pendek ni, kita kadang cari ketenangan itu di luar. Bila kita borak dengan seorang kawan yang sangat memahami, kita pun kata, ya Allah, terima kasih, tenang sikit hati ni. Bila kita dapat meluah kepada suami, oh tenang sikit hati ni. Kita pun buatlah sesuatu yang membuatkan kita ni nak release tension ni, contohnya, kita kata tenang. Tetapi sebenarnya ketenangan itu memang ada di dalam hati, tak jumpa kerana tak mencari. Kebahagiaan juga ada di dalam hati, tak jumpa kerana tidak mencari. Ayatnya, Masya Allah. Apa yang dimasukkan dalam ayat motivasi ni? Ketenangan itu ada di dalam hati. Walaupun kita tidak memiliki. Kita mungkin tak memiliki suami, tak memiliki anak, tak memiliki isteri, tak memiliki harta seperti orang yang kita nampak gembira. Kebahagiaan juga ada di sini, di dalam hati. Tak jumpa kerana tak mencarinya di dalam hati sendiri. Mungkin kita tidak ada seperti mana orang lain yang kita nampak, bila dia ada, dia gembira dan dia bahagia. Tuan-puan sekian. Tetapi apabila hati kita ada rasa syukur, maka di situlah saatnya tenang dan bahagia itu akan ada. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya jumpa ramai orang yang sakit bersyukur. Dia boleh tenang, dia boleh bahagia. Macam semalam kami ada jumpa seorang hamba Allah yang mana diuji dengan sakit yang sangat berat. Sakit yang sangat berat, tuan-puan sekalian, sakit yang berat. Yang mana doktor kata sepatutnya dia dah mati dah. Kalau kanser tu stage 5, bukan stage 4, stage 5. Sebab kegagalan salah satu anggota badan yang paling utama itu kegagalan yang total dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Namun dalam sepanjang dia diuji dengan sakit yang ternak sampai ICU tu, kemudian dia melepasi saat genting di ICU. Saya yang mengikuti perkembangan penulisannya, update dia, dia sentiasa menuliskan sesuatu kesyukuran. Lalu perkara yang luar biasa berlaku. Semalam kami jumpa dia sihat walafiat, semangat, ceria, kuat. Masya Allah, sampai hari ini doktor tak ada jawapan bagaimana dia boleh teruskan kehidupan dengan keadaan yang sangat baik. Ya Allah, kami pergi semalam, dia yang berdiri tak berhenti layan tetamu, semua yang datang rasa macam terkejut melihat perubahannya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada orang yang sakit struggle tetap mengucap syukur, ada yang sempit tetap mencari mana nikmat untuk disyukuri. Ada orang dalam duka cita, ada ujian rumah tangga. Lalu dia kata, Ustazah, memang saya ada uji curang daripada suami berkali-kali. Saya tak mampu nak kira sebab terlalu banyak kecurangan. Sampai peringkat keterlanjuran sehingga ke melakukan perbuatan zina. Hati saya dah pedih sangat, Ustazah. Tapi saya syukur. Bila keluar perkataan syukur. Tapi saya syukur, Ustazah. Saya boleh bertahan dan saya terus akan berdoa untuk suami saya. Sebab saya memilih untuk berjuang dalam rumah tangga. Walaupun orang kata rumah tangga ni toksik. Kenapa Ustazah saya boleh syukur? Sebab anak-anak saya, Allah kurniakan anak-anak yang sabar. Anak-anak yang memahami saya. Anak-anak yang mudah untuk dibentuk. Sebab apa dia ada rasa syukur? Sebab ramai mana seorang wanita bila diuji seperti ini, dia akan kemurungan, depression dan anak-anak jadi mangsa. Tapi dia besarkan kesyukuran, lalu Allah berikan dia kekuatan yang luar biasa. Dan anak-anak pun menjadi luar biasa, tuan-puan sekalian. Jadi, ketenangan, kebahagiaan ada di sini. Tak jumpa kerana tak mencari, tuan-puan sekalian. Dengan zikrullah, dengan amal soleh, dengan bacaan Al-Quran, dengan solat, semua itu percuma. Kita tidak perlu keluar belanja untuk dapat rasa tenang dan rasa bahagia. Dan apabila kolam hati kita dipenuhi dengan rasa tenang dan bahagia, maka apa yang akan berlaku pada diri kita? Perubahan demi perubahan. Yang mana ujian yang datang silih berganti tanpa henti sekalipun, ia akan menjadi lebih ringan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis tadi tu, okey,
Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Umar bahawasanya ada seorang lelaki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah?" Okey, sekarang ni ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi mewakili kita untuk bertanyakan soalan yang kita sendiri suka. Apa yang sahabat Nabi ni bertanya? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Siapa yang nak tahu? Angkat tangan. Siapa yang nak tahu kat sini? Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Kita kena tahu ciri-ciri siapa. Sebab dengan itu, kita akan dapat cinta Allah. Dan jika kita dicintai oleh Allah, Allahu Akbar, tidak ada manusia yang boleh mengganggu kita. Dia ganggu, tapi hati kita kuat, tak terganggu dengan gangguannya. Dia fitnah, tapi kita tak rebah dengan fitnahnya. Dia melakukan kedengkian, tetapi kita semakin mendaki tangga kejayaan. Itu maksudnya. Bukan bermaksud bila seseorang itu dicintai Allah, lalu dia akan dipelihara Allah, dia bebas ujian, tidak. Tetapi dia sentiasa beroleh kemenangan ketika menghadapi badai, gelombang, gelora ujian. Macam tu. Faham ya? Maksudnya, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, siapa nak tahu ni? Tak ada orang angkat tangan ni? Angkat tangan. Saya nak. Masya Allah. Nak apa? Nak tahu apakah jawapan Nabi dengan soalan ada yang angkat tangan? Ya. Ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, beritahulah padaku siapakah orang yang Allah cintai. Jadi kita semua nak tahu bila dia tanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Dua soalan. Siapakah golongan orang yang Allah cintai, dan yang kedua, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk suatu keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Status hadis ini adalah hadis hasan sahih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita akan ulang lagi sekali. Dan tuan-puan sila tulis. Nabi SAW ditanya soalan yang pertama, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, kalau dalam bahasa Arab ni, dalam lafaz Nabi, ahabbu ilallahi azza wa jalla, faqala Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Nabi bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Anfa'u linnas. Ahabballahu ta'ala, ahabbun nasi ilallah ta'ala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum linnas, yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah ta'ala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada berapa tuan-puan sekalian? Sila tulis. Tadi, siapakah yang paling dicintai Allah? Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Yang kedua, soalannya ialah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, amalan yang pertama iaitu membuat Muslim lain bahagia. Pertama. Yang kedua, mengangkat kesusahan daripada orang lain. Yang ketiga, membayarkan hutang. Tolong bayar hutang. Kita tahu ada orang yang susah, suami hutang banyak, tapi suami ni dah menyesal. Suami berusaha, tapi usahanya diuji dengan kegagalan. Jadi kita kata, tak apalah bang, hutang awak tu saya bayar. Awak nak bayar macam mana? Awak bukan ada duit.
ada bang yang awak bagi sama ni, saya simpan sikit-sikit. Saya akan gadaikan gelang saya. Ini amalan yang paling Allah cintai. Subhanallah, Allahu Akbar. Contoh saja ya. Janganlah pula duk bungkau, Ustazah, suami saya, dia berhutang sebab ni. Tak payah. Tak payah kita bongkarkan. Saya nak sebut ada situasi suami berhutang kerana keperluan. Lalu tak mampu bayar hutang. Membayarkan hutangnya. Yang ketiga, menghilangkan rasa laparnya. Ini 4 amalan yang Nabi sebut paling dicintai Allah. Kita ulang lagi sekali, apakah amalannya? Yang pertama iaitu memberikan Muslim lain bahagia. Yang kedua, mengangkat kesusahan. Yang ketiga, membayar hutang bagi saudara Muslim. Yang keempat iaitu menghilangkan rasa lapar, memberi makan kepada orang yang lapar. Lalu Nabi menyudahkan hadis ini, hadis hasan sahih. Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku bagi memenuhi keperluannya. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Tuan-tuan sekalian, kita tahu Masjid Nabawi ni, kalau solat akan digandakan. Satu solat ibarat seperti 1000 kali solat. Dan segala amalan digandakan, termasuk iktikaf. Jadi bila Nabi kata, sesungguhnya aku berjalan memenuhi hajat, keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada beriktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi. Tuan-tuan sekalian, apakah pahala iktikaf? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang beriktikaf selama 1 hari, maka akan dibinakan baginya 2 parit yang akan menghalangnya daripada neraka. Allah akan berikan kepada, ini salah satu ganjaran bagi iktikaf. Banyak lagi hadis Nabi yang tentang iktikaf. Salah satunya adalah, siapa yang beriktikaf 1 hari penuh di masjid, Allah akan membina baginya 2, ini perumpamaan ganjaran, 2 parit yang akan menjauhkannya daripada neraka Allah. Kita jangan bayangkan parit seperti kat kampung kita. Alah, parit kat pusat mana? Iktikaf tu payah. Tak keluar daripada masjid 1 hari kot. Takkanlah ganjarannya parit je. Parit tu boleh lompat, kita kata. Tak. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, lalu Nabi menjelaskan, setiap 1 parit itu jaraknya antara timur dan barat. Maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Siapa yang melakukan iktikaf 1 hari, maka 2 parit, 2 kali hujung bumi ke hujung bumi. Namun Nabi memberi gambaran, barang siapa, sesungguhnya aku keluar memenuhi hajat keperluan saudaraku, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan penuh di masjidku ini, Masjid Nabawi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab itulah, kalau kita tengok, kita pun dengar Nabi kata orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Lalu kita pula cakap, untunglah Ustazah banyak beri manfaat daripada ceramah dia. Lepas tu ada pula NGO, ada pula yayasan, Ustazah banyak beri manfaat. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, tolong jangan tengok dan buat perbandingan dengan orang lain. Allah memberikan peluang di dalam hadis Nabi ini adil dan sama kepada semua orang. Tuan-puan sekalian, walaupun tuan-puan tengok saya ada ruang dan peluang begitu luas untuk memberi manfaat, tetapi di sana ujian saya juga sangat berat terhadap keikhlasan, terhadap istiqamah. Ada ujian yang boleh jadi jika saya gagal, apa yang dilakukan terkubur begitu saja. Tidak ada hasil apa-apa di dunia, bahkan lagi di akhirat. Sebab itu jangan bandingkan dengan orang lain. Apabila sampai kepada kita jawapan Nabi yang begitu indah, jawapan ini bukan untuk golongan tertentu. Jawapan ini adil, Allah akan siapkan, sediakan, beri peluang kepada semua. Bila Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Lalu Nabi jawab, ahabban nasi ilallahi anfa'u linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah di sisi Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Nabi jawab. Sekarang, siapa orang keliling kita?
ada anak, ada suami. Kalau tak ada anak, tak ada suami, ada rakan sekerja. Oh, Ustazah tak ada rakan sekerja, saya student lagi. Maka ada kawan-kawan, ada adik-beradik, ada ibu ayah. Mustahil kalau anda jawab, tak ada siapa-siapa keliling saya duduk seorang-seorang. Kalau dia Tarzan, kita boleh percaya. Sebab keliling dia gorila. Tapi tak ada manusia yang hidup tanpa manusia sekarang. Kalau kata saya tak ada kawan Ustazah, saya jenis yang tak erti berkawan, saya tak tahu nak beri manfaat macam mana. Hari ni belilah nasi lemak 2-3 bungkus, lepas tu bagi. Tak apalah tak erti bercakap, beri manfaat, hilangkan rasa lapar orang tu. Boleh beri manfaat melalui media sosial, boleh tulis yang baik-baik, boleh share kuliah ni, beri manfaat. Jadi mari kita terus buat. Yang ada di hadapan saya ni 4,000 lebih ni, mari sahabat-sahabat semua, kita jadi orang yang bermanfaat. Tekan butang share, lalu ajak seramai mungkin untuk hadir kuliah pada hari ini. Sebab kita dah lama tak buat kuliah online ni, dia jadi nak naik engagement tu makan masa sikit. Tuan-puan sekalian, boleh ke bantu kita jadi orang yang bermanfaat? Tekan butang share, tulislah ayat-ayat. Jom sahabat-sahabat hadir. Ustazah Azma ada buat kuliah pagi ni. Contoh pagi, sebenarnya kuliah kita setiap pagi tuan-puan sekalian. Ustazah, salah ke saya pakai niqab? Kenapa tu sampai nangis? Ada yang menangis, Ustazah, salah ke saya pakai niqab? Salah ke saya pakai niqab? Kenapa menangis? Jika anda ikhlas memakai niqab kerana Allah, jika anda ikhlas nak berhijrah, nak memakai pakaian yang anda rasakan ia lebih baik, ia lebih membantu ketaatan, lebih membantu menjaga diri, lebih membantu menjaga hati kerana Allah, kerana Rasulullah, maka anda akan terus kuat dan tenang menghadapi ujian. Apa ujian orang baru hijrah pakai niqab? Macam-macam lah. Ada yang peli, ada yang kata tak perlu, kau bukan comel sangat pun nak pakai niqab, tak ada kepentingan. Oh, ayat-ayat macam ni tuan-puan sekalian. Pakai niqab ni tujuan apa? Nak menarik perhatian ke? Sebab kadang-kadang perhatian orang lelaki tertarik pada wanita pakai niqab sebab dibayangkan keindahan yang luar biasa. Kadang-kadang tu bila pakai niqab memang tertarik pada pandangan mata lelaki tertentu sebab dianggap wanita yang sangat baik, yang soleh, yang solehah. Lepas tu kadang tu sebab pakai niqab silap sikit je tapi terus dijudge yang teruk-teruk. Kan, mentang-mentang lah kawan tu pakai niqab, dia tak boleh buat salah. Padahal manusia biasa pasti ada buat salah. Banyak sebenarnya ujian orang yang pakai niqab ni peringkat awal. Tapi bila dah lama-lama, sebab Allah nak test kamu berhijrah kerana siapa ni. Kalau kerana Allah, kamu pasti kuat dengan Allah. Kamu pasti boleh hadapi ujian demi ujian. Tapi kalau kerana manusia, maka sangat lemah dengan kata-kata manusia. Ini bukan nak hukum ni. Ustazah ni dalam waktu tengah sedih, hukum pula orang tu tak ikhlas kerana Allah. Ini bukan menghukum, nak bagi motivasi. Sebab itu, duduklah. Bukan duduk, bersujudlah, solatlah. Kemudian berdoalah, Ya Allah, bantu aku ikhlas memakai niqab ni kerana-Mu, Ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Aku pakai ni kerana-Mu, Ya Allah, kerana-Mu, Ya Allah. Maka benarkanlah apa yang diperkatakan. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita hormati pandangan yang berbeza. Ada yang pegang niqab itu wajib, ada yang pegang niqab itu tidak wajib. Yang pegang tak wajib, maka tidak ada dosa, tidak ada masalah. Dan yang pegang niqab itu wajib, maka jangan judge, jangan hukum, jangan kata kan seolahnya wanita yang belum berniqab, maka wanita itu belum sempurna lagi ketaatannya kepada perintah Allah. Subhanallah. Okey ya. Oh, dalam Shopee Ustazah ada. Apa yang ada dalam Shopee tu? Tudung ya. Ya, apa yang saya pakai, baju, tudung, semua ini daripada galeri Ustazah Azma Harun. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada yang penat Ustazah tiap hari dihina teroris ninja. Ya, maksudnya sebenarnya pemakai niqab ni memang ada menghadapi haters dan teroris yang benci. Boleh jadi mereka tu ada pengalaman yang pahit daripada niqabis, dia menjadi terlalu benci. Tapi begitu ya, kalau kita fikirkan macam ni.
Apabila kita nak buat sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang berat, sesuatu yang hebat lah ni tuan-puan sekalian. Bukan mudah ya nak memilih, nak memakai niqab. Maka ujian Allah juga hebat. Tetapi ganjaran Allah juga hebat. Dan apa yang Allah akan berikan juga hebat. Jadi subhanallah, ujian masing-masing. Yang pakai niqab dengan ujiannya, yang tak pakai niqab dengan ujiannya. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita sebut tadi, jangan compare diri kita dengan orang lain. Bila sampai kepada kita hadis Nabi, seorang sahabat bertanya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, ahabban nasi ilallahi anfa'u linnas. Orang yang dicintai oleh Allah, di sisi Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi jangan compare dengan orang lain. Kita tengok, untunglah Ustazah Asma banyak beri manfaat melalui kuliah-kuliah dia. Untunglah ustaz tu, untunglah orang tu. Aku ni tak boleh nak beri manfaat apa-apa. No. Allah itu maha adil. Nabi Muhammad bila menyampaikan sesuatu adalah untuk semua orang dapat peluang yang sama. Tuan-puan sekalian, tengok siapa sekeliling kita. Ada anak, ada suami, ada isteri, ada adik-beradik. Sebab ada jiran. Subhanallah, ada kawan-kawan. Cuba jadi orang yang paling bermanfaat pada mereka. Beri kebaikan. Kalau tak mampu, sebab kita ni jenis yang introvert sangat-sangat, nak beli makanan, nak beli makanan pun tak berani. Dah beli dah ni, mi kari ni. Tapi malunya lah. Nanti orang ni rasa pelik pula. Malunya nak bagi makanan pun malu. Ada orang macam ni. Kalau orang tak tegur dia, tak tegur lah. Tak tahu macam mana nak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, boleh mendoakan. Hari-hari duk doa. Lepas solat doa. Ya Allah, buat jiran-jiranku. Ya Allah, buat sahabat-sahabatku. Berilah mereka. Oh, Masya Allah. Ini sangat luar biasa tuan-puan sekalian. Buatlah apa saja memberi manfaat, kebaikan pada orang sekeliling. Sebab itu, kadang-kadang tu ada seorang wanita datang jumpa. Ustazah, saya geram betul dengan suami saya. Kenapa geram dengan suami ni? Entahlah Ustazah. Saya kena redha lah kan. Dia tak cerita lagi. Yelah puan dah memilih untuk redha. Alhamdulillah. Ustazah, saya tak tahulah. Saya rasa suami saya ni paling pemalas dalam dunia. Paling pemalas. Tak tahulah Ustazah, balik rumah stoken dia gini. Dia pun cerita lah. Kita pun tak nak dengar lebih-lebih. Tapi kadang perempuan ni bila meluar, dia tak boleh kawal diri dia. Dia cerita suami dia pemalas. Jadi kat rumah tu dia lah seorang-seorang yang buat kerja tu, buat kerja ni. Dia pun kerja, balik pula kena urus anak-anak. Suami ni senang je dia Ustazah. Dia tak nak buat, dia tak buat. Akhirnya tak ada pilihan, saya yang kena buat. Saya pun kata, Allah pilih puan. Pilih apa Ustazah? Lain kau dapat suami yang rajin, barulah terpilih. Pilih apa macam ni? Kan? Tengah marah. Jadi apa pun cakap, keluar. Betul. Kalau kita dapat suami yang rajin, suami yang baik, memang terpilih lah kita. Kita rasa terpilih. Tetapi itu terpilih bagi pandangan mata kita. Itu bagi pandangan mata kita. Manusia akan menilai yang indah-indah, yang baik-baik. Lalu kita kata terpilih. Tetapi pada pandangan mata Allah, yakinlah ini yang terbaik buat puan buat masa ini. Apa maksud Ustazah? Boleh jadi sebab Allah nak jadikan puan orang yang paling bermanfaat dalam rumah. Jadi walaupun puan marah, puan itu geram, dalam keadaan macam tak ikhlas, puan buat juga. Masak seorang-seorang. Pahala masak puan tak tahu betapa besarnya pahala memberi makan kepada orang. Puan didik anak, puan buat kerja rumah, puan buat itu, puan buat semua. Ya Allah, banyaknya puan buat manfaat setiap hari kepada ahli keluarga, termasuk suami tu. Jadi sekarang puan jangan cakap puan tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan macam mana, dah suami malas, saya kena jadi rajin dah Ustazah. Kalau tak, macam mana lah rumah ni? Macam tokar pecah lah nanti. Sekarang, puan cakap, ini pilihan puan. Bukan cakap tak ada pilihan. Sebab puan ada pilihan. Kalau puan tak boleh nak bertahan, dah serabut tengok muka suami, puan boleh je minta cerai. Carilah suami yang baru. Cari suami yang baru, syarat rajin. Puan ada pilihan sebenarnya. Tapi puan pilih untuk bertahan. Puan pilih untuk sentiasa sabar. Jadi,
Pertama, saya nasihatkan bagi wanita begini diuji dengan suami yang akhlak buruk. Saya kata, puan sebut ini pilihan saya untuk terus berjuang dalam rumah tangga ni. Yang kedua, saya ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat. Kalaulah dapat suami rajin, ada perempuan, ustazah, suami saya rajin sangat. Sebab dia nak sulung kepada adik-beradik yang ramai, 10 orang ke macam tu lah. Ada cerita ni, suami terlampau rajin. Jadi dia dah terbiasa buat kerja rumah masa kecil. Ini kisah benar. Ada isi kata, ustazah, sejak saya kahwin sampai sekarang, mungkin wanita ni dah umur berapa lah, kahwin tu lebih 20 tahun, saya tak pernah urus kain. Tak pernah. Ya, suami saya semua. Dia kata biar dia buat, dia suka buat. Daripada basuh, daripada jemur, sampai angkat, sampai lipat, sampai gosok. Saya kata, ya Allah, ya ustazah, memang pasal kain. Dia suka ngemah rumah. Saya pun tanya, lembut ke? Tak, dia normal. Tapi dia tak terbiasa dan dia dah jadi suka. Dia kata, itu adalah terapi dia, buat-buat kerja rumah. Kawan-kawan yang dengar, untunglah kau. Ada yang terlepas cakap, untunglah, nasiblah aku, suami aku takkan buat kerja-kerja ni. Sebab tuan-puan sekalian, sebenarnya Allah itu maha adil. Bila Allah berikan suatu nikmat, ada ujiannya dalam nikmat tu. Dengarkan kata-kata ni. Dalam ujian ada nikmat. Dalam ujian ada rahmat. Dalam nikmat ada ujian. Saya ulang lagi sekali. Dalam nikmat yang Allah berikan pasti ada ujian. Dalam ujian pasti ada rahmat. Boleh tulis. Dalam nikmat pasti ada ujian. Dalam ujian pasti ada rahmat. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit ayat motivasi itu memberikan pencerahan. Walaupun mungkin tak sesuai dengan situasi tuan-puan sekalian, cubalah sesuaikan. Cuba sesuaikan. Kalau kita dengar satu ilmu, kita jangan nampak orang lain. Kita cuba relate dengan diri kita. Walaupun apa yang kita lalui berbeza dengan contoh yang saya berikan. Okey, baik. Subhanallah tuan-puan sekalian, terima kasih yang hadir 2004 dan 2200, lebih kurang dalam 4600. Terima kasih kerana menjadi teman yang dan memberi manfaat pada hari ini. Yang sebarkan dengan tekan butang share, yang terus tulis komen, sebab dengan anda menuliskan komen, ada yang selawat, ada yang zikir, ada yang ucap Allahu Akbar, ada yang tulis balik tazkirah ataupun ilmu yang dia dapat, ada yang tag kawan dia. Semua itu ada ganjaran pahala masing-masing dan ia membantu engagement naik. Kemudian tuan-puan sekalian, kepada yang bagi star, Masya Allah, Alhamdulillah, begitu banyak star yang diberikan, bagi gift yang non-stop. Semua itu ada bahagian ganjaran masing-masing yang Allah akan balas. Okey, Masya Allah, kita nak baca sebelah ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Boleh ya? Sahabat-sahabat, jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami dalam setiap urusan kami, ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita akan bacakan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada minta tolong Encik Tuan. Sekejap. Lepas tu bisik-bisik. Sorry ya. Dengan cik suami kat depan ni. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sama-sama, apa dia? Kita dah baca. Kita akan baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Dengar ke saya bisik apa? Ya, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, minta mendoakan anaknya untuk SPM. Anda habis je live ni, anda boleh tengok daripada awal. Sebab awal tadi kita start dengan doa untuk anak-anak kita SPM. Habis je live, setiap live tim media, habis je live, terus download, terus upload di YouTube. Saya selalu pesan pada tim media ni, tolong ya tim media, sebab kadang tu saya tengok live pagi, petang baru upload. No, live habis je pagi, selepas habis live je, on the spot download, on the spot upload, secepat yang mungkin. Okay, subhanallah. Okay, tuan-tuan dimati Allah sayang, kita nak baca 10 ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aradna jahannama yawma izin lil kafirina 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya. Waj'alhu lana imaman, imam pemimpin, wa nuran cahaya, wa hudan wa rahmah petunjuk dan rahmatmu ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina ataupun minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, berikanlah kami peringatan tentang apa yang kami terlupakan. Dan ya Allah, kurniakanlah buat kami, dekatkanlah kami. Sekejap, sebenarnya saya cari yang dalam bahasa Arab tu. Okey. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami terlupa dengan Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna, dan berikanlah kami pengetahuan tentang apa yang kami jahil. Waj'alhu lana warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rizkikanlah kami membacanya ini Al-Quran siang dan malam. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran itu hujjah bagi kami ya Allah. Hujjah yang akan membela kami, hujjah yang akan melindungi kami ya Allah. Kalau kita lepas baca Quran, bacalah doa ni. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, seterusnya kita akan membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilul Sami'. Al-Basirul Hakamul Adl. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, tuan-tuan dan Allah sekalian, Masya Allah, kita telah membacakan Asma'ul Husna, yang mana Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu, man ahsaha dakhala jannah, siapa yang menghafalnya, siapa yang membaca dan beramal dengannya, maka dia pasti akan masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di sisi Allah ada namanya yang baik, yang indah, yang mulia, 99 kita bacakan tadi. Maka Allah berfirman, fad'uhu biha, maka berdoalah, memintalah dengan nama-namanya yang mulia itu. Walaupun kita hanya baca sepintas lalu, tetapi kita telah menyebutkan nama-nama Allah itu dengan lidah kita. Membawa maksud kita sedang memuji nama Allah tersebut, lalu pujian itu akan kembali kepada kita, berbalik kepada kita dalam bentuk perkara-perkara yang melibatkan nama nama Allah yang kita sebut. Contohlah, kita puji seseorang, awak ni baik sangat, Masya Allah, awak memang baik. Orang tu berkata apa yang saya baiknya, saya pun tak ada baik apa-apa, saya biasa je, tapi awak memang orang yang baik. Bila kita puji dia baik, kita tak minta pun kebaikan, kita tak ada cakap pun, awak ni memang baik, baik sungguh lah, boleh tak berikan kebaikan kepada saya berupa belanja makan, contohlah kan. Kita tak perlu pun, kadang-kadang dengan pujian tertentu itu telah memberikan kepada kita apa yang kita tak harap pun, tapi dapat kebaikan daripada pujian baik tu. Kita puji anak kita, rajinnya anak Umi, rajin. Kita tak minta pun, okey sekarang tolong masak Maggi. Tak, kita hanya puji je, rajin anak Umi, untung Umi dapat anak rajin macam ni. Tiba-tiba je dia tanya, Umi nak minta tolong buat apa? Ataupun dia sendiri fikir, sebab dia seronok dapat pujian. Kita puji suami kita, awak ni memang pemurah bang, pemurah sangat, memang pemurah, saya doakan awak murah rezeki bang. Terus suami fikir, jom nak belanja gelang satu. Itu contoh saja. Boleh jadi dia tak balas macam tu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, manusia suka dipuji. Allah Subhanahu wa taala ya Hamid, yang maha terpuji, Allah lagi suka kita pujinya. Allah yang maha suka dipuji. Maksud Allah suka dipuji ni bukan Allah nak pujian kita, tuan-tuan sekalian. Sebab kalau kita tak puji Allah, bahkan seluruh makhluk tidak ada yang memuji Allah, semua manusia mungkar, semua manusia kafir, semua manusia tak ada yang puji Allah, tak ada yang sembah Allah, semua binatang tak ada yang puji Allah, Allah tetap terpuji. Tetapi yang maksud apabila kita hambanya memuji Allah, maka Allah sangat gembira dengan pujian hambanya untuk kita, bukan untuk Allah. Sebab Allah dah sedia terpuji. Tetapi apabila kita memujinya, Allah sangat menyayangi kita.
Kerana Allah tahu hamba-Nya ini sedar siapa orang yang patut dipuji. Siapakah yang patut dipuji? Bukan manusia, tapi Allah, dengan perkataan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah zikir pujian terhadap Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi apabila kita sebut nama Allah, kita sebut Ar-Razzaq, kita puji Allah Maha memberi rezeki, insya-Allah Allah beri kita rezeki. Kita sebut nama Allah SWT, Al-Mu'min. Tadi kita sebut Al-Mu'min kan, Allah yang Maha memberi ketenangan, Allah akan beri kita ketenangan. Kita doa apa? Allah ya Salam, Allah memberikan kesejahteraan, Allah beri sejahtera tubuh badan kita, akal fikiran kita, hati kita. Kepada ibu-ibu, kalau yang bertanya, Ustazah, anak saya tengah jawab pepesaan tu, Ustazah, nama Allah Asmaul Husna yang mana kalau saya nak sebut-sebut? Antara nama Allah yang berkait langsung dengan anak-anak yang sedang menduduki pepesaan, anda boleh baca nama Allah, Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Ya Allah yang memberi cahaya, petunjuk, hak, kebenaran. Berikanlah cahaya dan petunjuk kebenaran buat anakku agar benar jawapan yang dijawab dalam pepesaan. Kita perlukan, anak kita perlukan petunjuk. Dia akan blur, dia akan blank, dia nervous. Kan, dia dah hafal tapi lupa. Dia tengok soalan tu, formula habis lupa. Maka sangat memerlukan hadi, iaitu petunjuk daripada yang memberi petunjuk. Allah berikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Allah ya Nur, yang memberi cahaya. Orang ni kalau dah blank, dia gelap. Kita mohon Allah berikan cahaya. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Kebenaran, petunjuk yang benar. Mohonlah Allah berikan ilham yang benar sampai dapat jawapan yang benar. Masya Allah. Yang akan ganggu anak kita nak jawab pepesaan ni syaitan. Syaitan akan ganggu. Syaitan nak lemahkan anak kita, semangat dia. Ada pengalaman saya ya, masa tu saya jawab pepesaan di Al-Azhar University. Saya ambil syariah ya. Saya belajar syariah di Al-Azhar University. Masa tu nak jawab pepesaan, study dah kita ni. Tu apa sekalian, belajar kat Azhar ni sekarang mungkin saya tak tahu, mungkin ada perubahan dah. Dalam masa tu musim sejuk yang teramat negatif macam tu kot. Kalau tak negatif pun mungkin 4 darjah Celsius. Tuan-puan, 4 darjah Celsius ni macam dalam peti ais tu. Tuan-puan bayangkan duduk dalam peti ais yang chiller tu kan. Sejuk tuan-puan sekalian. Lepas tu negara Arab ni, saya nak cerita negara Arab ni, macam Mesir ni, dia tak macam kita ada banyak bukit, ada banyak pokok. Kalau angin pun datang, angin yang ada di Malaysia ni, angin yang dia perlu melalui rintangan, halangan bukit bukau dan juga rintangan pokok-pokok yang ada sekeliling kita ni. Faham maksud saya? Tapi sebab dia padang pasir, kalau angin datang tu, angin pula musim sejuk. Ada cerita saya nak sampaikan. Apa yang berlaku pada saya dan boleh jadi panduan pada ibu-ibu yang sedang hadir. Tuan-tuan sekalian. Jadi sejuk dan angin. Dan lokasi pepesaan ada di bawah kanopi. Saya belajar di Alexandria, Iskandaria, Universiti Al-Azhar. Nak ambil exam sebab universitinya sangat dhaif, tuan-tuan sekalian. Universiti Al-Azhar universiti tertua di dunia ya. Usia dia dah beribu dah. Ratus tahun ke dah ribu tahun, universiti tertua. Para pensyarahnya subhanallah, antara yang paling murah lah gaji di dunia. Pensyarah paling murah, walaupun profesor. Pensyarah pun tak ada kereta. Pensyarah pun naik van sama dengan kami, naik kereta api buruk. Masya Allah, hebat sungguh. Saya tak tahu sistem sekarang, itu zaman saya belajar. Kalau naik kereta api nak pergi ke kelas tu, nak pergi ke kuliah tu, naik dengan pensyarah, dengan kita nampak pakaian dia, beg dia, Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Tak ada kemudahan universiti lama, buruk, tingkap-tingkap semua tercabut. Tandas kalau boleh, kalau tahan-tahan lah, memang Allah Akbar, air pun tak ada. Okey, tak apa. Saya nak cerita bagaimana dewan peperiksaan. Bukan ada dewan yang formal macam kita ni, anak-anak kita ni. Di universiti tempatan kita tak ada dewan macam ni. Universiti di dunia tak ada dewan macam ni. Nak ambil exam final ni, tempatnya adalah di bawah kanopi, bawah ni. Maksudnya
Musim sejuk menggigil, lepas tu angin kuat datang. Saya ni campur nervous sebab saya jenis nervous kalau ambil exam. Ya Allah, tak tidur malam, nervous. Memang tak tahu kenapa. Berdebar-debar ni sebab kita aim the best. Kita pun do the best, try the best. Sebab kita nak jadi be the best ni, jadi nervous tu lebih sikit. Jadi, satu ketika saya ni dengan musim sejuk, lepas tu bila kita nak menulis, kita tak boleh pakai sarung tangan. Betul kan? Kalau pakai sarung tangan, macam mana nak pegang pen tu, nak jawab peperiksaan. Lepas tu campur nervous, debar dalam, sejuk luar. Angin pun datang. Duduk bawah kanopi. Tak ada dinding yang halang untuk angin sejuk itu meniup-niup kita. Maka apa berlaku? Tangan saya campur nervous ni keras. Tak boleh nak tulis. Menggeletar. Campur geletar sejuk, campur menggeletar, campur berdebar. Hampir 1 jam ataupun 1 jam lebih, saya tak boleh nak tulis apa pun. Saya duduk gigil, tengok soalan je. Lepas tu belek kertas. Tengok lagi soalan. Blank. Gelap blank. Semua rasa tak boleh jawab semua. Semua rasa tak boleh jawab. Cuba pegang pen, tak tahu nak mula perkataan pertama. Hampir 1 jam lebih macam tu je, gegar. Masa ada 2 jam. Maksudnya ada kurang masa, kurang daripada 1 jam. Masa tu apa yang dibuat? Masukkan tangan dalam baju, tinggal lagi istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah. Mohon ampun, astaghfirullahalazim, atubu ilaih. Ya Allah, jangan kerana dosa-dosaku, ya Allah, Engkau menghalang ilmumu ini, ya Allah. Engkau menghalangku, ya Allah, untuk menjawab peperiksaan ini, ya Allah. Mohon dengan nangis-nangis ni, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah. Selawat istighfar. Dan satu doa yang selalu saya share, sebab saya dah mula belajar doa ni daripada sekolah menengah. Lepas tu sampai ke universiti, sampailah sekarang. Doa yang masyhur, dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi juga. Bismillah. Doa ini memang daripada hadis Nabi, tapi tak masyhur, tak ramai yang beramal. Okey, apa doanya? Allahumma ya Allah, alhimni rushdi. Berikan kepadaku ilham yang benar. Rushdi juga cergas, ilham yang cergas. Wa a'izni, ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu, min syarri nafsi, daripada kejahatan hawa nafsuku, daripada kejahatan diriku, daripada kelalaian diriku. Ya Allah, kita minta ilham yang benar. Saya ulang doa tu, istighfar, mohon ampun, selawat pada Nabi, tak buat lain, dengan khusyuk, nangis-nangis sebab 1 jam dah berlalu, tak boleh nak tulis, getar gegar. Allahu Akbar. Selepas itu Allah berikan perubahan yang ketara. Sebab kita dah mohon ampun, kita tahu kita ada dosa yang banyak, mungkin sebab dosa-dosa hijab menghalang ni. Lepas tu start tulis, ambil pen tulis, non stop. Tadi blank, tengok soalan semua tak boleh jawab. Semua rasa macam apa ni, tak faham soalan, lagi nak faham jawapan. Lepas tu start tulis non stop, laju sampai macam memang non stop lah. Allah berikan ilham, jawab sampai selesai jawapan penuh. Masya Allah, sampai tak cukup kertas jawapan, tambah lagi. Saya biasa kalau jawapan esei, memang kalau tengok saya cakap banyak, saya tulis pun banyak. Jadi semua daripada periksa sekolah menengah ke ni ke, kalau jawapan esei tu jawapan mesti tak cukup, kertas tu mesti ada tambahan. Allahu Akbar. Allah nak beri pengajaran ketika itu. Kamu bersiap macam mana buat persiapan, sampai tak tidur malam, buat nota, hafal sebelum periksa. Tapi kalau Allah tak izinkan kamu nak jawab, Allah tak izinkan, kamu boleh jadi blank dalam dewan peperiksaan. Tangan kamu jadi beku. Saya ingat masa tu tangan saya jadi keras, beku, tak boleh nak menulis. Allah nak suruh apa? Kembali kepada Allah, sedar. Bukan sebab kamu pandai, bukan sebab kamu kuat menghafal, bukan kamu bersiap sedia, bukan sebab kamu sehat kamu boleh jawab. Lalu Allah ambil, jadi blank, jadi tak boleh nak ni, tangan jadi keras. Tengok orang kiri kanan duk jawab periksa, lagi stres, lagi nervous. Tengok orang kiri kanan boleh je, kenapa aku sampai keras tangan tak boleh nak tulis. Lalu subhanallah, ketika itulah menyedarkan, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan datangnya daripada Allah. Kemudian doakan 2 lagi nama Allah yang saling berkait, iaitu Allah ya Hakim, Allah ya Rashid. Ya Allah ya Hakim, 3 Allah ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Ya Allah yang Maha memiliki ilmu, berikanlah kepada anakku ilmu pengetahuan
untuk menjawab perpezaan. Ya Hakim, Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah kebijaksanaan kepada anakku. Ya Allah, Ya Rashid, yang maha cergas, berikanlah kecerdasan kepada anakku. Kita nak bijak, cerdas dan ada ilmu untuk menjawab perpezaan. So ada 6 nama Allah yang berkait ketika anak-anak kita ni, kita sebagai ibu ayah, kita boleh baca Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Ya Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Berikanlah kepada kami Ya Allah cahaya hidayah kebenaran Ya Allah. Berikanlah kepada anakku cahaya petunjuk kebenaran. Hidayah tu petunjuk, hidayahan. Hidayah tu bahasa Arab. Hadi, Allah yang memberi petunjuk. Maksudnya hidayah adalah petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anakku, petunjuk yang benar untuk jawab perpisahan. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Ya Rashid, Ya Allah yang maha memiliki ilmu, yang maha bijaksana, yang maha cergas. Berikanlah ilmu kepada anakku, kebijaksanaan dan kecergasan. Alhamdulillah. Jangan untuk anak je, gunalah untuk diri sendiri. Kita pun perlu ilmu, ilmu dunia kita perlu, ilmu akhirat kita perlu. Kita juga perlukan kebijaksanaan, kita juga perlukan kecergasan tubuh badan, akal fikiran. Betul kan? Sebenarnya nama Allah 6 itu adalah untuk diri kita juga, tetapi bolehlah bacakan khusus untuk anak-anak kita. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita ni kena baca dah ni kuliah kita ni. Okey, sekarang saya sedang pegang sebuah kitab namanya Riyadhus Salihin, yang bermaksud Taman Orang Soleh. Kitab ini disusun oleh Imamun Nawawi. Imamun Nawawi, subhanallah, sebuah kitab tasawuf yang merangkumi ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak, ilmu hati, kemudian ilmu akidah, kemudian ilmu fiqh. Itu bergantung kepada syarah lah, kepada yang menyampaikan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bukan Ya Halim. Ya Halim maksudnya yang maha lembut. Ya Alim. Ya Alim, Allah maha memiliki ilmu. Ilmu tu ain. Ya Alim, yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu. Ya Alim. Ya Hakim betul, Ya Rashid betul. Jadi Ya Allah, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Masya Allah. Perintah Allah ya. Inna lillahi walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-namanya mulia. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama membacakan hadis Nabi yang kedua. Kita telah pun masuk bab yang ke-14 dan hari ini siri yang keberapa ya Encik Suami? Siri yang ke. Okey, sebelum kita bacakan hadis ni, boleh tak izinkan saya nak buat iklan sikit? InsyaAllah pada hari Sabtu ini, untuk siri yang ketiga, kita akan menganjurkan webinar healing dikhianati siri yang kedua. Untuk makluman tuan-puan sayang, pada minggu lepas, hari Jumaat baru ni, 3 hari yang lepas ni, kita ada buat satu webinar, iaitu webinar seminar online tertutup untuk wanita sahaja dan terhad kepada 100 orang sahaja, sebab kita bina engagement dan buat two-way communication dengan semua yang hadir. Kita buat dalam Google Meet. Jadi selepas selesai webinar tersebut pada hari Jumaat baru ni, lebih kurang dalam 100 orang peserta, Masya Allah, semuanya hampir semualah Alhamdulillah beri feedback yang sangat positif dan masing-masing minta supaya dibuat lagi. Tajuk kita buat adalah healing untuk ujian ataupun masalah dikhianati. Lalu banyak sangat, Masya Allah, perkongsian daripada yang hadir berkenaan dengan ujian masing-masing. Bagaimana dikhianati, dicurangi oleh pasangan, dikhianati, dicurangi oleh tunang, dikhianati oleh ibu ayah yang patut menjaga, tetapi ayah pula buat sesuatu yang buruk pada anak, dikhianati oleh kawan. Semua topik dikhianati. Jadi kita akan buat topik dikhianati siri yang kedua pada hari Sabtu ini. Jadi kepada siapa yang ingin menyertai, anda boleh tekan link yang dikongsikan. Ataupun selepas ini anda boleh, saya akan terus buat posting. Habis je live ini, saya akan fokus buat satu posting untuk anda tekan saja link tersebut dan anda boleh daftar dan hadir webinar tertutup bersama dengan saya. Saya speaker utama dan speaker yang kedua iaitu Puan Kamalia. Ini adalah terapis ni. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama
sekali lagi dalam seminar tertutup bersama dengan wanita saja, sebab apa yang saya kongsikan saya tak kongsikan secara umum. Kebanyakan yang hadir boleh tahu, yang telah hadir tahu. Apa yang saya share ketika webinar tertutup dengan perempuan saja berkenaan dengan healing dikhianati dan yang dulu healing kerohanian adalah sesuatu yang saya tak share secara umum sebab ia masuk deep dan kita fokus bab khianat, dikhianati, macam mana kita nak sembuh daripada tekanan, daripada stres, daripada kemurungan kerana kesan kita dikhianati. So kenapa Ustazah tak share secara umum macam kuliah ni? Kan sebab ramai orang memerlukan ni yang tak mampu nak hadir seminar tertutup yang Ustazah anjurkan. Why? Sebab ada perkara yang kita sebutkan secara umum ni tak sesuai. Sebab yang hadir ni lelaki, perempuan. Yang hadir ni ada orang muda, ada orang belum kahwin, ada remaja. So memang tak sesuai. Sebab yang kita sebut di dalam seminar webinar tertutup ni perkara yang deep, perkara yang perlu yang sesama perempuan boleh bercakap. Kedua, yang berat, yang perlukan pendetailan. Subhanallah. Semua tu kita ada step by step ilmunya. Berpandukan ilmu, berpandukan format-format yang kita dah brainstorm dengan tim kita. Jadi subhanallah, siapa yang nak sertai boleh tekan link yang dikongsikan. Saya tak tahulah tu ada tak dah share. Di TikTok saya tak nampak. Anda boleh tengok ada link yang kita kongsikan. Anda boleh tekan dan boleh daftar. Subhanallah. Okey, dan setiap sumbangan anda melalui program bertutup ini, anda sebenarnya secara tak langsung menyumbang kepada gerak kerja dakwah yang kita usahakan. Okey, tuan-puan sekalian, kita akan bacakan Riyadhus Salihin ni, kitab Riyadhus Salihin kita ni. Siri yang keberapa hari ni? 282. Kita dah masuk bab yang ke-14, iaitu bab berlaku sederhana dalam beribadah. Kita akan bacakan hadis yang kedua. Walaupun hadis ini akan panjang, kita akan bacakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. ما شاء الله. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini antara hadis yang masyhur, tuan-puan sekalian, yang selalu menjadi panduan kepada kita. Bagaimana para sahabat ni sangat bersungguh dalam melakukan amal ibadah, sehingga kadang-kadang mereka melampaui batasan kemampuan, lalu ditegur oleh Nabi SAW. Mari kita sama-sama menghayati maksud daripada hadis ini. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi. Subhanallah. Ada 3 orang sahabat Nabi. Dia pergi ke rumah isteri-isteri Nabi untuk tanyakan bagaimana Nabi beribadah. Bagaimana caranya Nabi beribadah. Setelah mereka diberitahu, lalu seolah-olah mereka menganggap amat sedikit saja ibadah Nabi. Bila isteri Nabi ni bagi tahulah Nabi ni ibadah sekian-sekian, Nabi buat apa kat rumah, ibadah Nabi macam mana kalau malam. Lalu 3 sahabat Nabi ni rasa macam, oh sedikit je Nabi beribadah, oh taklah banyak sangat Nabi ibadah, kan, macam tu. Lalu mereka menganggap amat sedikit saja ibadah baginda Nabi. Kemudian mereka berkata, 3 orang ni pun saling bercakap sesama dia,
Di mana posisi kita ini dibandingkan dengan Nabi, padahal beliau telah diampuni segala dosanya yang lampau dan yang akan datang. Lalu 3 orang ni kata, kita tak boleh buat banding, tak boleh compare dengan Nabi. Nabi tu dah diampunkan dah dosa, ma taqaddama min zambi, dia yang terdahulu dan yang akan datang. Nabi ni maksum, Nabi buat ibadah sikit pun tak apalah. Bayangkan 3 orang sahabat ni dia compare dengan Nabi, diri mereka. Dia kata sebab 3 orang ni pergi jumpa isteri Nabi, bertanya macam mana ibadah Nabi di rumah. Sebab mereka ni nak perbaiki diri. Bila isteri Nabi cakap, bagi mereka sikit. Sebab mereka mungkin expect dahsyat Nabi buat ibadah kat rumah ni. Bila isteri Nabi cakap, mereka rasa macam sikit je. Tetapi salah seorang kata, jika dibandingkan dengan kita tak boleh, soalannya ayat, kita tak boleh banding diri kita dengan Nabi. Nabi telah dijamin masuk syurga. Nabi diampunkan dosa yang terdahulu dan akan datang. Nabi maksum. Jadi kalau nak bandingkan kita, maka kita kena buat lebih lagi daripada Nabi. Dia compare diri mereka dengan Nabi. Lalu dia kata Nabi okey lah, Nabi dijamin syurga, Nabi maksum, Nabi tak ada dosa. So kita ni dibandingkan dengan Nabi tak boleh. Jadi kita kena buat lebih lagi daripada Nabi. Lalu salah seorang daripada mereka pun berkata, adapun saya, maka saya akan melakukan solat semalam suntuk selama-lamanya. Soalannya seorang sahabat ni kata, saya akan solat malam dan saya tak akan tidur. Maksudnya sepanjang malam, start pada maghrib sampailah subuh, saya tak akan tidur. Sepanjang malam saya akan solat non stop. Kalau nak tidur pun tidur siang sikit. Maksudnya seorang sahabat ni kata, aku akan solat malam dan aku tidak akan tidur. Seorang lagi pula cakap, adapun saya, maka saya akan berpuasa sepanjang tahun dan saya tidak akan meninggalkan puasa. Maksudnya dia akan puasa setiap hari. Saya pula, saya akan puasa sepanjang tahun. Saya tak akan berbuka. Maksudnya bukalah malam. Maksudnya setiap hari puasa. Kalau puasa Nabi Daud selang sehari. Kalau puasa Isnin Khamis lah. Ini dia nak puasa setiap hari. Orang yang kedua. Seorang lagi pula berkata, adapun saya, maka saya menghindari para wanita, maka saya tidak akan menikah selama-lamanya. Yang ketiga pula kata, saya tak akan kahwin. Sebab ialah kod kahwin, lalai, kena kerja pula, cari nafkah, lalai dengan isteri pula, sekian-sekian. Jadi 3 orang ni cuba nekat untuk diri sendiri. Yang pertama, aku akan solat malam dan tak akan tidur. Sepanjang malam akan solat. Yang kedua kata, aku akan berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari mesti puasa. Kemudian yang ketiga pula, aku tak akan bernikah. Aku akan menjauhi wanita. Aku tak akan bernikah. Maksudnya dia nak fokus pada diri sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka dan bersabda, kaliankah yang mengatakan demikian-demikian? Maksudnya, boleh jadi ada malaikat yang menyampaikan pada Nabi. Ataupun, ialah Allah beri ilham pada Nabi. Nabi ni, padahalnya 3 orang ni, duk cakap sama dia orang je. Dia tak adalah sebarkan. Tapi Nabi pun pergi jumpa dengan 3 orang yang berkata, adakah kalian yang mengatakan demikian? Nabi ulang balik apa yang 3 orang ni cakap. Lalu, ingatlah demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua dan paling bertakwa kepadanya. Tetapi saya juga berpuasa dan juga berbuka. Saya pun melakukan solat tetapi juga tidur. Dan saya juga menikahi wanita. Maka siapa yang enggan pada sunnahku ini, maka ia bukanlah termasuk dari kalanganku. Masya Allah, hadis sahih, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi tegur sahabat ni yang ingin melampaui batas dalam melakukan ibadah. Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah diriku. Dan orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah diriku. Maka aku juga solat malam dan aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku juga ada berbuka. Maksudnya Nabi bukan puasa penuh setiap hari. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, cara aku beribadah, kan, menikah dan sebagainya, maka ia bukan di kalanganku. Nabi tegur supaya tidak berlebihan dan tidak melampaui batas dalam melakukan ibadah. Tuan-puan sekalian, tapi kalau kita baca cara Nabi ibadah, kita tak akan mampu, tuan-puan sekalian. Nabi solat sampai bengkak kaki. Kita shopping sampai bengkak kaki. Beratur, nak beli makanan sampai bengkak kaki. Makanan viral. Ada yang hari tu viral goreng pisang. Sebab penjual tu katanya handsome. Jadi ramai lah orang perempuan beratur sebab nak beli goreng pisang.
Ada yang kata sebab memang sedap urut pisang dia, sebab tu orang perempuan sanggup beratur. Ada viral. Saya ni sekali-sekala layan jugalah tengok viral. Tapi saya tak tengok sampai sudah pun. Saya tak cari pun macam mana muka penjual goreng pisang tu handsome sangat sampai ramailah sanggup beratur panjang. Nak beli goreng pisang, yelah goreng pisang tu habis, tunggu goreng sanggup. Saya tengok, saya tengok barisan panjang. Sebab saya tak tengok lah pula macam mana wajah penjual goreng pisang. Sebab saya tengok wajah suami saya, dia lah yang paling handsome bagi saya. Betul tak Encik? Betul. Perasan Encik ya. Subhanallah. Okey. Tuan-puan sekalian, kalau suami saya jual goreng pisang, laku macam tu tak? Ramai tak beratur Encik nak beli goreng pisang? Tak ada orang beratur. Saya pun rasa tak laku kalau Encik jual. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Lepas tu balaslah pula orang lelaki yang berkerumun beli air buah, bergaduh-bergaduh begitu begini. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, nak sebut apa tadi? Okey. Nak sebut apa? Kenapa saya sebut pasal goreng pisang lah? Ni pasal kita ni bengkak kaki sebab shopping, sebab beratur nak membeli. Tapi kalau solat Nabi solat dekat rumah sampai Aisyah tanya Rasulullah, kenapa kamu sampai macam ni? Nabi kalau solat sampai bengkak kaki, maksudnya lamanya Nabi berdiri. Berapa lama anggaran Nabi berdiri sampai bengkak kaki? Bukan 2 jam, bukan 3 jam, maka lebih. Kita kalau imam lama sikit 3 minit berdiri pun kita dah marah. 3 minit. Sebab kita solat all in 5 minit. Tapi 3 minit berdiri baca Fatihah, baca surah panjang sikit pun dalam hati tu, ya Allah, imam ni tak reti ke? Dah tahu kat belakang ni ada orang tak mampu ni, orang tua dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, pernah seorang sahabat solat di belakang Nabi, solat malam, solat sunat, bukan solat wajib. Ketika itu Nabi solat di masjid lah kan. Dia pun nak follow Nabi, duduk belakang Nabi. Solat sunat, bukan solat wajib. Lalu Nabi baca surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah sampai habis. Al-Baqarah saja dekat 3 juzuk tanpa sekian. Kemudian Nabi pun membaca surah Al-Imran 1 juzuk lebih. Kemudian Nabi membaca surah An-Nisa. Semuanya dalam hampir 6 juzuk. Bayangkan tuan-puan dimati Allah sekalian. Dalam satu rakaat Nabi baca 3 surah yang paling besar. Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa. Sebab itu sahabat Nabi ni kata, aku akan solat malam tanpa berhenti. Sebab dia tengok solat malam Nabi ada berhenti dan Nabi ada tidur. Jadi dalam bab ibadah pun Nabi suruh kita bersederhana. Hadis yang sebelum kita baca, Nabi kan tegur, kamu beribadahlah tapi jangan melampaui. Allah tidak akan pernah jemu dengan ibadah, tapi kamu akan jemu. Maksud dalam ibadah pun, kalau kita boleh baca Quran, zikir, bersalawat alaihi wasallam, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Zaitun, dia tulis balik nota ceramah kita tadi, kuliah hadis Nabi tu. Masya-Allah, terima kasih semua. Leona, siapa lagi? Suzy, Puan Suzy yang selalu tulis komen. Masya-Allah. Mana kakak kita, Kak Kasih Zita? Ada tak Kak Kasih Zita? Jom kita berkawan kerana Allah. Tuan-puan sekalian, Masya-Allah, saya jumpa ramai sahabat-sahabat yang bertemu dan berkawan di alam maya. Lepas tu berkawan pula di alam nyata, berjumpa di majlis-majlis ilmu, daripada daripada kuliah ni. Yang kata, Ustazah, kami ni berkawan start daripada kuliah Riyadhus Shalihin dan kami jadi rapat di luar kuliah Riyadhus Shalihin. Ada hamba Allah ni, sebab kuliah Riyadhus Shalihin ni dia berkawan sampailah dia dapat rezeki disponsor menunaikan umrah percuma dengan saya hari itu. Maksudnya ini namanya rezeki di majlis ilmu. Bukan rezeki ilmu saja,
Rizki dapat sahabat-sahabat majlis ilmu, sahabat pencinta ilmu. Alhamdulillah. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. I love you, I miss you all so much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizki tak pernah salah ya. Okay.